Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, first thing first, ni hari terakhir kita untuk coaching seminggu. Fokus kita hari ni lebih kepada nak buat video. Mungkin lebih pada teknikal lah. Seperti yang kita bincang sebelum ni. Nak setting video yang menarik untuk kelas kita. Okay, mungkin yang dah ada ni boleh take note. Ilham pun dah boleh start buat, iaitu tentang video intro. Video apa? Video intro. Start kelas kita, macam Ilham ada sesi Ilham. Saya pernah tengok kan video intro saya. Ingat tau, dia bukan isu kita pandai atau tak pandai buat, tapi idea kita nak buat. Idea saya nak buat TikTok ada, tapi saya tak pandai TikTok. Jadi macam mana Ustazah Atikah saya buat, saya akan pergi ke Cikgu Biha. Cikgu Biha, start lah, ni macam mana Saya pergi kat tim saya yang tim videographer editing. Saya tak pandai lah part ni, korang nampak macam mana? Coach, why don't you bagi idea you, I yang editkan, I yang setting. You nak letak apa? So saya just bagi, okay letak perkataan ni point saya buat lakonan macam ni, okay tak? Coach kalau macam ni pun okay. So ada perbincangan. Kita panggil second brain. Apa? Second brain. So siapa penasihat kita lah? Siapa penasihat Ilham Ilham nak berkongsi ilmu, siapa penasihat Ilham? Penasihat Ilham. Ada tak? So keputusan semua Ilham buat lah. Tak payah minta orang lain review. Boleh checkkan tak? Ni okey ke? Ilham biasa check lah. Ilham selalu macam Ilham random lah. Sekejap tanya coach, sekejap tanya. Yes. Okay, maksudnya you tanyalah macam Twitter ni, UPM dia, okey tak ni? Okey, tak ada masalah. Tapi jangan silap tanya orang Ilham. Tu pesanan saya. Sebab kadang ada orang dia bagi nasihat yang salah, you buat, consequences kesan pada diri sendiri. Ada second brain. Okay, ni poin-poin untuk nak buat video, nak check kita punya content kita nak share. So apa-apa pun macam sebelum ni mungkin saya offer Ustazah Atikah, apa-apa bagi saya dulu, saya nak check dulu. Bila you dah dapat tu, so next akan datang, you akan tanya company you, boss you, rakan kita yang lain. Sekarang circle dah makin besar kan. Sebab ni tak kenal Cikgu Biha, tak kenal Cikgu Zainab, tak kenal Ustazah Izzah, geng-geng Darul Hikam ni. Sekarang you dah tahu, so you akan tanya soalan yang betul lah. Tentang agama ni, Ilham nak tanya Ustazah Izzah boleh. Nak tanya Ustazah Atikah boleh. Ustazah Atikah dia nak tanya tentang keberanian, boleh tanya Ilham. Nak tanya tentang TikTok, boleh tanya Cikgu Biha. Okay, tanya orang soalan yang betul. Jangan pakai tanya je. Okay, dah video intro, sekarang video content. Content kelas. Saya list dulu beberapa, so korang dapat nak buat video apa nanti. So next, nanti kita lagi setengah jam kita try buat video sama-sama. Yang kedua ni saya nak share, kita nak buat video content kelas. Sebenarnya Ilham saya dah masukkan sikit. Pecahan boleh, apa yang berkaitan dengan apa yang kita nak ajar. Contoh tentang Jawi tadi, Ustazah Atikah, apa satu objektif pembelajaran kelas tadi? Belajar dapat baca. Belajar dapat baca. Baca berapa banyak? Sebenarnya kalau dia boleh baca yang asas, dia boleh start baca banyak dah. Maksudnya saya polish diorang tu daripada diorang tak pandai baca sampai diorang boleh baca. Faham. Yalah, tak boleh baca ni memang perkataan pun tak boleh. Tapi bila dah boleh baca ni Ustazah Atikah, kalau dari segi pendidik yang belajar pendidikan perguruan ni, kita akan check tu yang kita boleh kira tau Ilham. Maksudnya macam mana? Boleh baca pecahan wajar, boleh membezakan pecahan tak wajar. Ustazah Atikah, boleh baca Jawi ni, berapa perkataan dia boleh baca? Boleh baca berapa ayat? Buka dah. Tutup tu itu berat lagi dah. Yes, maksudnya make it specific. Berapa perkataan suku kata terbuka? Berapa ayat? Dekat situ. You jadi konten dalam kelas ni kita nak buat video, at least bila kita buat satu short video ni, satu benda orang tu dapat. Kalau bukan dari segi konten, dia boleh tahu 3 step nak buat live. Yang pertama, tekan live.
Yang kedua, say hi. Yang kedua, end live. Settle. Okay, at least sikit lah orang tu boleh dapat. Buat benda ni setiap pada konten kita, Ilham. Pecahan, lain-lain lah, perpuluhan, matematik. Setiap topik tu you buat satu konten video. Setiap daripada konten yang Ustazah ajar, setiap topik ni, suku kata terbuka, jawi, okay. Kalau biasa saya letak nombor 3 ni paling minimum lah. 3, 3, 3. Kalau main game TikTok, Cikgu Biha dah bagi tahu. Buat satu point je. Next 1 point je. Supaya kita punya perkongsian tu dia panjang sikit. Okay, tadi video intro dah. Next video konten kelas. Ustazah Atika nak tanya? Ilham nak tanya? Tahu ada idea nak buat macam mana? So elaboration dia tadi saya dah bagi tahu konten dekat dalam kelas ni, konten yang kita ajar, make sure ada satu objektif. Satu share tu konten mengenai apa yang kita ajar lah. yes, betul. Buat pada setiap topik, setiap subtopik. Kecilkan lagi. Saya ajar pendahuluan live cakap macam gini kan, tapi saya kecilkan lagi. Dalam pendahuluan live ni ada 3 benda yang kita boleh cakap. Lepas tu saya buat part tu, 3 benda seterusnya. Okey, part konten. Jadi saya tak cakap okey 3 bahagian live, pendahuluan, konten, penutup. Tu besar. Pergi spesifik. Penutup boleh cakap 3 benda ni. Benda ni sebelum ni saya share masa live. Benda yang sama Ilham buat dekat video pula. Benda yang sama buat dekat artikel pula. Maksudnya tulis. Benda yang sama. Ilham dapat tak? Jadi idea tu dia akan boleh lalu banyak benda. Bila Ilham dah live dekat YouTube, buat tajuk yang sama ataupun tukar tajuk sikit, point yang sama buat dekat Facebook pula. Point yang sama Ilham buat by video pula. Point yang sama Ilham buat by penulisan pula. Sekejap, Ilham punya penulisan okey tak? Writing, artikel, tak berapa. Okey, nak improve macam mana tak Ilham? Ni ada siapa ni? Tanya Ustazah Atika. Senang. Ilham itu dia punya kepakaran. Okey Ilham. Tanya orang yang betul. Jadi okeylah Ilham. Tapi jangan berhenti tak Ilham. Walaupun penulisan tak bagus, cuba je. Cuba tulis. Betul. Mintalah orang lain review ke. Jadi you boleh improve lah. Welcome Ustazah Izzah. Point kita hari ni, hari last untuk coaching seminggu, teknikal tentang cara buat video. Saya listkan dulu beberapa, so at least you dapatlah point nak buat video tentang apa. Yang pertama tadi saya cakap tentang video intro, yang kedua tentang konten kelas. Setiap daripada topik dekat apa yang kita ajar ni, jadikan dia satu video. Kalau saya pergi ke Ustaz Izzah tu lah, saya kata setiap mat boleh buat, ni dah baru tajwid. Kalau saya pergi pada tilawah, okay, setiap ayat kita baca lah. Tapi dalam video ni, ni elemen yang penting. Kena ada wow factor. Apa yang orang kata climax, kemuncak. Yang bila orang tengok tu, sampai lah video ni. Biasa saya buat pick up line lah kan. Ada macam-macam kadang macam contoh Cikgu Zainab sini buat. Dia potong jari tu, itu boleh jadi climax dia. Dia punya itu boleh jadi kemuncak video dia. Ilham dah letakkan wow factor masa awal-awal, betul, dah letak gambar PUBG. Jadi orang tengok tu orang dah rasa tertarik. So dekat dalam tu Ilham punchline dia ada tapi tak berapa sampai. Jadi Ilham dah letak wow, tapi climax ni kita akan improve lagi next. Okey, Ilham dah ready penembak. Jom kita nak main game apa tu? Orang cakap, Tuan nak main game apa? Piu piu. Yalah, lebih kurang gitu Ilham. So dalam video ni make sure ada, tadilah saya dah highlight 2, wow factor dengan climax. So video kita ni tak adalah hambar sangat. So Ustazah Izzah video you dah buat okey tau, tapi yang gerak-gerak ni Ustazah Izzah dia kena macam mana kurangkan sikit lah kalau boleh. Dan nanti kalau orang tengok yang gerak. Jadi gerak tu boleh Ustazah ambil yang slow sikit. Nanti tengoklah kat mana Coach Izzah cakap ni. Tu teknikal ni kena tengok satu-satu. Tengoklah.
Jadi orang tu fokus pada you bercakap, bukan pada benda yang kita edit bergerak-gerak. Dulu saya suka main benda tu. Tapi Coach Amir tegur, sir ni tak apa-apa, dia mengganggu video you. Cakap, oh ya ke? Lepas tu slowkan editing tu nampakkan profesional. Tengoklah video-video orang lain. Video motivation okey ni yang ketiga. Video motivation. Rasanya motivation paling okey. Dapat tak? Benda ni Ustazah Atika dah buat betul. Kadang you bagi simple je, kadang macam 3 tips Muslimah power itu. So apa konten pendidikan? Kurang tapi orang suka. So benda ni Ilham kena tukar-tukar. Walaupun Ilham kecil lagi biasa share matematik, tukarlah. Share tentang orang kata kata-kata semangat. Kita panggil wisdom, tahu tak? Wisdom ni kalau dalam English kita panggil dia macam golden words. Kata-kata. Yes, betul. Thank you. Kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah. Dia macam karat sikit lah bahasa Melayu. Wisdom. Alright. Ustazah Izzah ada satu nasihat tak untuk orang yang bakal mengaji? Apa dia Ustazah? Maksudnya persediaan ke? Boleh? Nasihat saya kepada yang bakal mengaji, ini dia. 1, 2, 3. Okey, nasihat. Selalunya saya akan pesan kat murid saya untuk yang pertama ready. Lepas tu pastikan kita ada matlamat. Maksudnya kita mengaji tu kita dah set ada azam. Nak habis nak boleh baca Quran bila. Ada set target azam nak boleh baca Quran tu bila. Azam, kemudian kena ready untuk hadapi ujian di pertengahan jalan. Sebab selalu awal kita semangat dan tengah-tengah kita akan down apa semua, so kita kena ready benda tu. Yang keempat, kena doa. Doa untuk kita terus semangat supaya Allah bagi kemudahan. Selalu doa, istiqamah untuk doa. Sebab time kita down, kita tak tahu macam mana kan. So daripada doa tu kita akan mai balik semangat macam tu. Itu je lah. Bagus. Ush, dah boleh 4 video ni. Semangat. Nasihat yang pertama kepada yang bakal mengaji. Terus you share. Lepas tu buat part 2. Untuk yang kedua, tuan-puan, adik-adik, ni nasihat saya. So, elaborate you punya motivation tu, kata-kata tu. Menjadikan short video ni, yelah 60 second ni, kadang ada orang rasa lama tau. Ada orang rasa macam sekejap sangat. Ustazah Izzah tak boleh 60 saat. Dia rasa macam, pendeknya. So, jadi jadikan daripada 3 point tu, jadi 1 point, explain. So, next tu dah ada idea lah. Ustazah Atika dapat idea? Dapat? Tulis tak? Ilham dapat idea? Motivation? Saya dapat, saya terus tulis lah Ilham. Saya dah ada beberapa dah ni. Kalau Ustazah Izzah boleh bagi nasihat tentang orang nak mengaji, Ustazah Atika boleh bagi nasihat tentang orang nak belajar jawi. Tentang orang nak jadi muslimah sejati. Tentang orang nak berkahwin dengan muslimah sejati. Dia macam, idea dah ada. You masukkan yang luar sikit. Macam mana kepada, macam tak sesuai je. Macam tak sesuai. Macam mana? Takutlah bagi nasihat berkahwin sebab belum kahwin. Habis Ilham belum jadi cikgu? Kahwin ni isu sensitif sikit. Kahwin sensitif sikit. Kak Waida belum jadi mak ayah lagi. Dia bagi nasihat parenting. Saya pun belum jadi ayah lagi. Saya bagi nasihat parenting tak? Yang kita boleh lah Ustazah. Yang kita yakin. Okay. Kadang nasihat orang yang belum berkahwin ni kepada orang yang dah kahwin, dia kadang nasihat tu okey lah, betul. Sebab kita fokus pada siapa memberi nasihat. Ustazah duduk kat sini. Umar beritahu apa? Tengok
apa nasihat dia. Bukan tengok siapa yang bagi nasihat. Kalau tengok siapa yang bagi nasihat, oh saya tak layak bagi nasihat. Betul tak Ustazah Atika? Ustazah Atika. Betul tak? Ya Ustazah. Sebab saya nak nampakkan, you boleh pecahkan lagi idea yang dah ada. Bagaimana nak melahirkan anak yang muslimah sejati. Dia ada dia punya pecahan lah. Fokus tadi muslimah sejati je. Contoh fokus saya ialah pendidik sejati. Bagaimana nak melahirkan pendidik sejati. Bagaimana nak jadi pasangan pendidik sejati. Bagaimana nak sejatikan si pendidik. Ish, best pula ayat. Sejatikan si pendidik. Duduk dengan korang ni saya dapat idea banyak tau. Terima kasih lah. Bagaimana? Sebelum ni coach pernah buat sharing 7 hari macam ni ke? Tak pernah. Ni Oh. breakthrough terbaru saya. Masa saya bagi tajuk tu coach terperanjat ke? Tak. Saya baca untuk setiap hari saya baca satu je. Untuk saya cabar diri saya, Ustazah Atika. Saya boleh deliver tak topik? Saya tak cakap setiap hari tu saya boleh bagi yang terbaik. Saya boleh, itu yang paling power lah. Tapi saya kata, I try my best to share. That's why bila habis kan saya tanya, Ustazah Atika dapat something tak? Kadang you tak dapat daripada tajuk tu. Betul? Kadang you dapat daripada circle, dapat daripada Ustazah Izzah sendiri. Kadang you dapat idea lain. Tiba-tiba, jangan buat page. Dia buat page juga. Buat page. Ustazah Ilham, Ustazah Atika dah ada page tau. Tapi tak update lagi. It's okay. Tapi dah ada lah. Dah ada dah. Lepas ni boleh potong lah. Darul Hikam. Cakap, Darul Hikam, you tak update kan? Tak apa. Ni, page Ustazah Atika nya update. Bila tengah okey ni, list idea yang kita boleh. Kalau you tengah okey, tengah lepas join bengkel lah biasanya. Ustazah Izzah tengah join bengkel, tengah bengkel ni, tengah kelas ni, idea tengah mencurah-curah tau. Time tu take note, tulis. Lepas tu, esok lusa minggu depan ni, apply satu-satu Ilham. Kalau saya check buku Ilham, banyak kan idea. Tapi kita tak buat idea tu. Sebab kita tak tengok balik. So itu, sebab tu saya kata beli buku nota yang cantik. Nanti kita rotate lah. Oh, ni dah buat. Tik kat tepi dia. Oh, ini belum buat. Oh, ini dah buat modul ni. Next nak buat modul apa pula? Nanti saya tanya, Ustazah Izzah dah buat modul. Next nak buat modul apa pula? Bulan ni kita nak buat modul. Ustazah Atika dah ada idea? Saya nak sambung modul yang 7 formula tu. Dah ada idea lah. Yes, bagus. Idea apa tu? Saya kena buat syarikat punya model. Okay. Nanti kita belajar buat framework. Betul tak Ustazah Izzah? Boleh? Hari Selasa Ustazah Atika dah daftar seminar bina modul? Dah. Okay, good. Saya memang kena daftar sebab saya nak buat modul. Yes. Okay, good. Jap, Ilham dah ada idea nak buat modul? Dah? Dalam proses. Agak-agak topik apa tu? Topik apa? Mungkin Ilham nak fokus dekat, kan sebelum ni kan pecahan je. Ilham nak buat 3P pula lah. Okey. Ataupun operasi asas lah, sebab kan sekarang kan Ilham buat kelas. So kalau Ilham buat operasi asas tu, Ilham boleh guna dekat dalam kelas lah. Sebab selalunya kelas Ilham tu ramai yang nak belajar pada basic dulu. Faham. Ya, dalam operasi asas ada pecahan dia. Apa dia kat dalam tu? Wih. Ingat tak? Apa tu? Saya suka dalam operasi asas ni. Dia ada, betul, ada 4. Dia ada apa ni? Bundarkan, betul tak? Cerakinkan. Ada ni, nombor menaik dan nombor berturun tu. Tu boleh buat aktiviti Ilham. Apa? Ascending order lah. Pola nombor. Asal susah nak ingat bahasa Melayu ni. Kalau saya buat macam kereta api lah.
Saya letak nombor macam apa turutan lah, nak mendaki ke, saya letak nombor menaik je, nak naik berapa banyak. Naik 100 ke, naik 50 ke, naik 55 ke, naik 12 ke. Lepas tu buat aktiviti. Okey, menurun. Saya akan start 12. Turun. Boleh buat tu. Ilham ada je buat sebenarnya nota dia. Cuma Ilham tak terbuat je lagi modul tu. Okey. Ada. Ilham isu fokus kot Ilham. Betul ke? Bulan ni fokus apa Ilham? Tu soalan yang Ilham nak tahu. Apa yang Ilham akan hasilkan. Bulan Julai bulan Julai Ilham nak fokus. Maksudnya topik ke Ilham nak fokus modul ke apa ke? Dia tak kisah, tapi make sure habis je Julai tu kita capai. Okey lah. Habis Julai nak capai. Okey, so sebab sekarang Ilham ada buat modul baru tau. Modul baru. Bagus. So dia tu macam Ilham rasa macam Ilham nak siapkan juga bulan ni. Macam tu. Ilham target nak siapkan lah modul tu. Sebab Ilham tengah buat lagi modul tu. So target Ilham nak siapkan lah modul tu macam tu. Bulan ni. Yes. Good. Ustazah Atikah, bulan 7 ni target apa? Target siapkan modul lah sebab syarikat memang siap 2 minggu ni dia suruh siapkan 30 topik 1 buku. So agak berat lah sebab saya ada kelas, saya mengajar. Betul, faham. Satu hari tu kadang sibuk juga. Saya Macam gini tau. Ustazah Atikah, Ilham, kita orang lah yang buat modul ni nak buat satu subtopik, bukan satu topik pecahan. Kadang subtopik je. Kita ambil masa 30 ke 60 hari juga. Nak hasilkan, nak brainstorm, nak buat benda tu best, nak make sure orang nak dapatkan, kita kena try dulu dengan pelajar. Nampak, diorang tak ada idea pun. Just nak buat, ambil daripada silibus lain, just nak dalam buku tu je. Apa yang saya nampak lah. So bila saya dapat macam tu, just nak nampak macam tu je. Yang saya ada, yang saya nak buat tu diorang tak terima sebab saya nak buat Iqra sebab saya mengajar. Faham? Saya tahu pelajar lemah kat mana. So bila kita nak buat tu, kita nak bantu pelajar untuk membaca lah. So dia tahap-tahap dia. Tapi diorang kata tak apa, Iqra dah ada. Tapi sebab apa yang dah ada tu tak cukup. Betul? Untuk membantu. Tapi diorang tak faham dah benda tu. So bila kita buat, diorang nak buat macam ambil daripada buku Kahfa tu, just kita je. Macam mana, type balik. Nah, benda tu tak menarik lah. Faham? Saya tak menarik lah. Tapi dah diorang nak macam tu. Saya buat lah. Saya caran diorang join sekali. Founder kata dia saya orang introvert juga. Okey. Nak bergaul dengan orang. Kecuali kalau saya dah kenal rapat, betul? Dah nampak orang tu macam mana baru. So founder kata dia macam tu. Dia susah nak join seminar, dia susah dia dengan diri dia macam itulah. Lepas tu dia tahu saya join CMN, founder kata pastikan CMN tahu saya ni dah ada anda syarikat. Boleh, faham, tak ada masalah. Saya macam mana? Saya okey je dengan benda-benda tu. Yang kerisauan saya gitulah, dia akan clash bila kita share tentang modul ni nanti. Macam Ustazah Izzah pun mungkin akan revise balik. Kadang permintaan dekat luar ni diorang tak nampak. Kalau setakat kita nak tiru modul orang, buat version kita boleh, tapi dia akan jadi macam tak berapa nak pergi jauh lah. Betul. Okay, boleh untuk berapa bulan, untuk tahun ni, tahun akan datang kita kata modul ni dah tak valid. So kita kena buat modul lagi. Kita tak nak gitu. You punya idea Ustazah Atikah long distance tau. Tapi orang lain nampak short distance. Sekarang kita nak rangka. Jadi Ustazah Atikah kena nampakkan dulu. That's why nak explain benda modul ni dia panjang sikit. Jadi kalau saya explain dekat team, saya nak buat macam ni. Kadang-kadang orang tak terima idea. Macam tak boleh lah. Dan saya selalu argue dengan bos saya. Sebab dia punya otak
3 ke 5 tahun ke hadapan, misal kita kena buat contoh sekolah digital, platform digital untuk orang belajar. Saya kata, benda ni bos, susah kot, tak boleh. Tapi benda tu betul. Akan datang, benda tu akan valid. Jadi saya kata, okey tak apa, tak nak argue, kita buat dulu. Okey, Ustazah Atikah, bos kita cakap suruh macam ni, okey tak apa, saya buat dulu. Nanti you dah nampak hasil modul ni, you jangan cakap tak boleh pergi lah. Sebab ni yang you cakap, ni yang you minta kan, I bagi. Alright. Tapi best, Ilham dah bagi tahu tadi. Yang keempat, boleh buat video behind the scene Ilham. Ustazah, nak buat modul ni, apa behind the scene you? Ustazah Izzah tengah setting nak buat video durian ni, apa behind the scene dia? Menjadikan bila kita share konten kita ni, benda tu jadi best gila. Sebab orang tahu, ui, behind the scene dia, suami dia siap kopek durian ni, orang macam, wah. Video durian je. Tapi orang seronok tengok tu sebab nanti Ustazah Selit lah, mengaji lah, nak kopek durian tu, baca doa ni. Contoh lah. Buka durian tu tertulis ayat. Jauh sangat tu. Ustazah dapat? Ni yang poin keempat. Video behind the scene. Kita panggil BTS. Ustazah Atikah. B, behind, T, the, S to scene. Okay, jangan yang... Alright. Ada lagi? Untuk video, ada yang nak tanya? Ustazah Atikah dapat idea so far? Good. Ustazah Izzah dapat idea? Behind the scene, cara you nak, contoh saya tengah event, Coach Amir ambil shot. So memang tak boleh buat seorang-seorang. Ilham minta lah adik ke, somebody lah, yang sayang ke, yang bakal disayangi ke, awak boleh rekodkan saya punya video tak? Jadi tengah buat tu, jadi tak adalah nampak fake sangat. Okay. Okay, so kita nak buat video ni. Pakai InShot. Dah ada InShot, Ustazah Atikah? Ilham dah ada. Saya lagi lah dengan InShot tu selalu guna. Boleh lah nak pakai CapCut, yang lain-lain, apa, KineMaster. Tapi ikutlah yang mana you selesa, kita cubalah apply. Apa buat salah satu Coach? Buat satu-satu macam mana? Salah satu ke yang Coach bagi tahu tadi kan video intro. Betul. Saya nak kita pergi konten kelas ni. Tadi saya dah dapat idea tau. Saya nak kita tulis momen paling best sebagai pendidik. Saya dapat idea tu lah. Tapi kita nak buat by video. Dalam 1 minit je. Ni hari tu kita dah tulis kan artikel. Kita dah tulis, yes. Boleh tak saya jadikan benda tu video? Saya tak nak you rasa berat sangat. Sebab kita nak buat sekarang dan pukul 2 kita dah siap. Jadi korang tak payahlah buat terfikir-fikir. Boleh? Nanti kan lepas kelas nak pergi makan, nak pergi dating. Nak buat tu, nak buat ni, ada kelas lah. Okay? Best moment, kenangan terindah kita sebagai pendidik. Tapi benda ni by video, I nak you record, lepas tu terus share lah. Boleh? Nanti kita edit lah dekat InShot. Ni nak tu apa yang buat tu Sekejap, seorang-seorang. Ustazah Atikah apa dia? Saya buat lepas kelas boleh kan? Boleh. Ustazah Atikah habis kelas pukul apa? Sekejap lagi lah, pukul 2. Sekejap lagi. So pukul 2 you ada kelas lah? Tak, maksudnya nanti lepas habis kelas dengan coach baru saya buat. Alright. Ilham, nak tanya apa? Kan kita ikut yang apa? Yang hari tu kan? So maksudnya sebiji tiru yang itu Nak tiru boleh, nak buat lain boleh. Kalau tiru dah ada idea, betul tak Ilham? Tak susah. Kalau you ada idea lain Ilham, boleh tambah. Dapat Ilham? Ustazah Izzah? Video tu kan momen. So tak ada cakap-cakap apalah. Tunjuk kita mengajar je kan. Maksudnya kita boleh juga. Dia bukan kita nak sampaikan sesuatu, cuma kita nak habaq nak habaq ke orang, nak tunjuk ke orang momen kita mengajar je lah. Betul. Boleh contoh, boleh ambil video kita mengajar sebelum ni, tapi video tu kita mute kan,
kita masuk audio suara kita. Ilham dapat idea dia? Suara kita mengajar. Kan suara kita Voice bercakap. over kan? Voice over kita bagi tahu. Okey, antara momen paling menarik saya mengajar, dah berapa tahun saya mengajar ni, ada satu ketika saya macam ni. And then what happened macam ni. Tapi video yang kita tengah tunjuk ni ialah video kita tengah mengajar dalam kelas. Okay. Video yang kita record tu lah. Contohnya Yes. yang kita buat recording tu. Yes. Tapi kalau So Ilham muka share kita tak screen, masuk. Kalau share screen pun okey, tak ada masalah. okay, faham. Tapi Ilham dia bergaduh sikit. Dia nak tengok Ilham, dia nak tengok benda ni. Tapi kalau Ilham boleh connectkan, boleh. Dapat? Ustazah Atikah, ada nak tanya? Dapat idea? Ilham nak guna recording kelas malam lah. Boleh, Kelas tak ada anak masalah. Cikgu Zainab. Yes. Ya. Update betul lah Ilham. Tak, Padu? bukan. Semalam Ilham first time buat game. So ya, macam tu lah. Good. Ya, best moment. Ustazah Atikah ada? Apa best moment you? Sebab saya baru lagi mengajar. Tak banyak moment. Tak kisahlah baru lagi pun. Tapi part mana yang best? Part bila orang suka kan, orang faham kita ajar. Tak sangka dia faham rupanya. Kalau sebelum ni saya masuk dialog kan, kalau masukkan face reaction boleh tak? Masa saya tengok muka dia cakap terima kasih Ustazah, saya seronok belajar mengaji dengan Ustazah. Kat masa tu hati saya terdetik. Mungkin you boleh share moment. Macam parent, saya busy. Saya kata, ada satu part tu saya dah penuh. Macam kat kawasan sini tak ramai Ustazah. Saya adalah kenal seorang lagi Ustazah. So saya kata, Puan boleh contact seorang Ustazah lagi ni. Lepas tu dia kata, tak nak lah, saya nak Ustazah. Tanya tak sebab apa? Saya tak tahu. Saya tak, sebab saya tak tanya. Saya tak tanyalah sebab apa. Lepas tu Ustazah boleh share lah apa perasaan Ustazah masa tu bila dia respon macam tu. Saya rasa, saya pun tak tahu nak respon macam ni masa tu lah. Sebab saya busy masa tu. So saya kata. Okay. So tapi sekarang ni dia minta saya mengajar anak dia lah. Sekarang saya dah online, dah tak busy sangat lah. Okay, good. So bagi tahu je, perasaan saya ketika saya tak tahulah nak cakap macam mana. Bolehlah tu Ustazah. Ya Ustazah Atikah, you jangan halang tau diri you untuk berjaya. I risau you stuck kat situ. Takutlah saya baru lagi, saya tu, saya ni. Jangan. Go je. Boleh Ustazah Atikah? Video yang coach share semalam tu best lah. Malam video apa ke? Yang coach kata tadi, yang awal tu. Yang coach share kat yang 11 tahun tu. Yang budak 11 tahun tu. Yang stiker tu, jual stiker tu. Oh, stiker. Okay. Itu saya punya inspiration tau. Maksudnya, you kena carilah banyak video tu. So, bila saya scroll, saya tengok video yang macam tu lah. Ramai orang kata saya ni macam saya ni tak happy. Oh. Kenapa dia cakap gitu? Tanya tadi. Tak tahu, tapi sebab saya, maybe saya ni jenis saya berjenis holding inside tau. Saya tak express penuh. Tak express, okay faham. Tapi bila you express, orang nampak you tak happy macam tu. Tak lah, maksudnya dulu saya jenis senang sakit lah. Okay. Duduk luar negara tu dah kurang sikit lah. Okay. Alhamdulillah. So masa masuk hospital, doktor fizikal lah, bukan doktor psikologis pun. Dia kata ada something yang saya nampak macam dia tak happy. So saya mengakulah benda tu. Okay. Saya pernah belajar saya pernah pergi Mesir kejap. Di markas bahasa. Ustazah tu pun cakap ada something yang dia nampak. Macam saya tak. So tapi maybe lah ada benda yang saya hold inside. So Ustazah Atikah selesa share dengan Ustazah rapat, betul tak? Adakah buat sharing tu melegakan you? Sedikit sebanyak lah. Apa lagi yang melegakan Ustazah? Apa? Kalau duduk,
Saya suka masa saya bersendirian lah. Saya tak by company. Introvert memang itulah dia punya aktiviti. You ada masa you suka baca, you suka merenung kembali, lepak kat katil sendiri. Itu introvert. Bos saya introvert. Saya extrovert, so saya faham lah dia akan duduk dalam bilik dia. So ayat coach tu yang dalam video tu memang saya suka lah sebab dia kata fun kan. Yes. Okay. InsyaAllah kalau ada jumpa video yang best, boleh je nak share kat saya. Ada benda yang okay, saya share. Kadang ada certain saya share, dia tak suka pula. Jadi saya macam, okay, saya tak share lah. Benda baik saya share je. Kalau tak, saya tak share. Ustazah Izzah, dah ada idea cerita best moment? Saya nak cerita balik yang itu yang saya cerita tu je lah. Okay. By video, 60 saat, betul? Tapi yang saya tengok macam, saya takut terpanjang pula. Mungkin nak cut kot, nak short kat mana nak cut. Tapi yang penting-penting je kan rasanya. Kalau bawah 1 minit ni, Ustazah Izzah, dekat Instagram kita, dia akan keluar bukan sebagai IGTV. Perasan tak? So saya target nak ke situ. Dan bila orang sekarang dia punya spend masa untuk tengok video tu, dia kadang tak suka tengok panjang-panjang sangat. Okay. Tapi kalau dekat Reels tu dia boleh naikkan view dekat tu. Betul. Ada satu video saya Ilham dah nak 1000 dah. Sebelum ni tak pernah capai, dia macam tak, bukan view Ilham dekat situ lagi banyak daripada TikTok. Ustazah Tika ada paksa saya, cuba coach cerita, you dah lah dapat English C. Saya buat lah video tu kan, English C, saya buat dekat Reel, IG. Itulah orang kata, cuba-cuba kan. Tapi kalau Ustazah Izzah rasa tak puas nak buat 1 minit, Ustazah Izzah nak buat 3 minit, 5 minit pun boleh, tak ada masalah. Tapi dia akan jadi IGTV. Okay. Sekejap, saya nak check korang. Nak buka IG ke coach? Bukan tahu. Kalau pergi ke IG dia jadi. Kalau pergi ke FB pun dia orang kata just nice lah. Bawah 1 minit ni. IGTV ni dia lebih kepada live yang kita buat lah. Betul. Maksudnya saya boleh post dua-dua. Tapi bila bawah 1 minit ni dia sesuai dua-dua. Tapi kalau atas 1 minit FB just nice. Tapi bila ke IG dia akan jadi IGTV lah. Dapat tak idea dia? Okay. Saya nak check headline. Nak powerkan headline. Apa yang headline korang nak letak? Nak buat nanti lambat-lambat okey je, tak ada masalah. Tadi dapat momen apa? Ilham nak letak tajuk apa? Tajuk. Saya tulis kita punya tema ialah best moment sebagai pendidik. Saya dapat satu. Ditampa dengan kata-kata pelajar. Boleh tak saya letak ini? Ditampa dengan kata-kata pelajar. So dalam video tu nanti saya akan buat murid ni cakap saya mengajar boring. Kesan dia saya improve cara saya mengajar untuk jadikan pelajar tu lagi seronok dalam kelas saya. Dan formula ni saya kongsikan kepada pendidik. Itu gambaran journey point saya tulis. So saya nak korang share dulu. Korang punya headline je. Nanti hari ni korang bolehlah bergraduasi dengan seronoknya, bahagia, 7 benda dah belajar sepanjang seminggu. Keep consistent je lah lepas ni. Tadi tak gembira lagi. Asal pula tak gembira lagi. Kan ni coach nak buat untuk orang lain pula kan, 7 hari macam tu. Tak. Saya akan fokus pada diri saya pula. Ustazah Tika. Maksudnya saya nak jadi pelajar. Sekarang ni saya jadi cikgu. Saya nak jadi pelajar, saya nak belajar pula. Jadi cycle dia macam tu Ilham. You ada kelas you belajar, ada kelas you belajar. Tapi bila nak apply ilmu tu you kan ada masa untuk you sendiri, hadam, betul apply.
Saya dah ada idea ni Ilham. Resepi, saya nak buat pakaian macam chef tau. Resepi, macam mana? Konten kelas online. Konten ni apa? Aduh. Pengisian, resepi pengisian. Pengisian macam tak best lah. Resepi. So saya akan buat appetizer, saya akan buat main course, saya akan buat dessert. So apa appetizer dalam kelas online? Apa main course dalam kelas online dan apa tadi? Dessert dalam kelas online. Benda ni saya nak present. Sebelum ni kan saya share pasal ni kan. Pasal senjata. Resepi. Amir, boleh tolong resepi konten kelas online. Nice ke? Resepi pengisian kelas online. Resepi konten tu. Intipati. Resepi apa isu dia? Isu dia saya nak buat dalam kelas online. Kan saya ada buat kelas before class, kelas during class, kelas after class. So saya akan jadikan dia appetizer, main course dan dessert. So tajuk dia akan jadi resepi kelas online. Resepi konten kelas online. Kandungan. Resepi kandungan kelas online. Kalau ingredient boleh. Ingredient apa? Aduh. Ingredient apa ya? Ingredient. Bahan-bahan. Bahan-bahan. Resepi. Ingredient, bahan-bahan. Ingredient. Bahan-bahan pengisian kelas online. Tak apa. Itu saya akan fikir. Maksudnya next fokus saya kat situ lah. Saya nak buat modul, so kat situ. Saya nak dapatkan Ilham. Dalam sebulan, you kan ada target bulanan. So Ilham akan lebih fokus. Saya risau bila Ilham buat banyak sangat, tiba-tiba you lost. Nak buat apa ni tak capai apa-apa. Tapi you dah buat macam-macam. So Zaiza pun ada, you lagi company besar, you kena set. Target bulan ni apa? So bila hujung bulan, check. Capai tak target tu? Tak capai sebab apa? Memang tak fokus pun buat modul. Memang tak capai lah. Kesannya you akan berat kan. Bulan depan, bulan 8 you buat lagi benda tu. Sebab you tak capai masa bulan 7. Tak nak macam tu. Last. Kita nak headline. Ditampar dengan kata-kata pelajar. Itu headline saya untuk short video. Ilham, Ustazah Atika, Ustazah Izzah. At least dah ada headline. Saya akan minta izin lah kejap lagi. Saya nak ajak korang live kejap. Korang okey ke? 5 minit kalau korang sudi boleh ha. Coach rasa apa sebab saya nak buat tajuk hari tu kan share pasal yang anak murid saya yang apa yang meninggal itulah kan. Tajuk apa yang sesuai? Sebab macam ni. You dah ajar dia, lepas tu dia dah tak ada. Betul? Tapi yang sebenarnya headline kata-kata yang atas tu macam 2 orang lah. Tapi dia orang lain. Tapi seselitkan cerita pasal faham? Yang Ustazah ajar dia apa Ustazah? Iqra. Ilmu iqra'ku dibawa ke kubur. Dibawa ke syurga. Belum sampai lagi. Yelah, ilmuku dibawa ke alam lain ke, istilah ke something that, yelah, kita pendidik, kat situlah kita nak ilmu tu berpanjangan. Sebelum kita ke alam lain, ilmuku dah ke alam lain dah. Pun boleh juga. Okay, dapat tak? Saya highlight alam lain je lah. Dapat? Okay, you boleh brainstorm dulu idea. Ilham, sila. Zaiza dah okey tu. Ilham tak ada idea lah. Okay, sebelum ni you cerita pasal apa? Mungkin boleh nampak kan? Saya boleh bantu. Sebelum ni? Yang hari tu Tak salah tu Sebelum ni Ilham share tentang
kelas online tapi dia tu macam tak tahulah. Cikgu tu puji you. Dia kata carry on lah. Teruskanlah cari ilmu baru. Betul ke? Adakah kata-kata tu betul-betul menusuk? Kalau tak cukup menusuk ni lah, you akan lupa momen tu. Yes, benda tu Okay. benda tu macam pembakam semangat Ilham lah macam tu. Cik wah. Nasihatmu cikgu, aku berkongsi ilmu. Fuh. Ayat tak boleh belah. I don't know, it something like that lah. Macam orang tu bagi nasihat, kita terus yakin nak berkongsi. Betul tak Ilham? Sebab benda ni berlaku pada Ustazah Atikah ni. Walaupun kita ni pendidik, kita macam boleh ke tak boleh. Saya pun macam bakal berkongsi dengan pensyarah masa akan datang ni. Ada pensyarah ni suruh saya berkongsi ilmu ni. Saya kata macam saya ni belajar pun tak tinggi. Nak kongsi ilmu dengan pensyarah. Macam mana ni? Tapi bos saya bagi tahu, okey sah, share je yang kita okey. Niat pun nak berkongsi kan. Dapat ke Ilham idea tu? Nanti you okeykan balik. Saya tulis sikit lah. Kerana nasihatmu, aku berkongsi. Ustazah Atikah fokus Quran juga kan? Jawi, ngaji, bahasa Arab. Quran, fardu ain. Quran keadaan je lah. Kalau boleh ambil satu, senang sikit nak buat headline ni. Kalau Jawi tu contoh sekarang ni ramai permintaan untuk UPKK kan. Maksudnya you boleh kaitkan dengan benda tu. Ustazah Izzah kalau mengaji banyak Ustazah. Kalau Ustazah boleh follow seorang, saya tak tahu Ustazah follow siapa kalau mengaji ni. Ustazah ada follow siapa-siapa tak? Rujukan Ustazah dekat FB Live siapa? FB Live ke? FB lah, dekat FB ke kat IG ke yang Ustazah follow dia punya sharing. Ramai tapi tak ada yang betul-betul macam ikut dia manjang tu tak ada lah. Tapi macam duk tengok posting, tengok live tu ramai lah. Kadang boleh dapat daripada situ idea. Biasa saya suka follow Wise Koroni dengan Azdan. Azdan kena Azdan? Kena. Ayat dia tu power tau kalau perasan kan. Ayat-ayat dia, headline dia tu kan. Maksudnya kita bukan tiru dia tapi kita boleh tengok contoh. Dilarang tengok kalau tak nak pandai mengaji. Ayat dia tu macam kurang ajar tau. Perasan tak dia punya ayat dia? Tekad nak baiki bacaan agar anak-anak hormat. Maksudnya kita bolehlah dapatkan contohlah. Saya suka tengok headline dia orang ni. Rasa tercabar jugalah dah umur 50 tahun baru tahu jumlah huruf Quran yang wajib saya kuasai. Contoh kan. Kadang sama je saya coach Isa biasa kalau rasa tak ada idea boleh je tengok-tengok orang macam lepas tu relate lah dengan story kita, boleh je. Okey. Nampak. Dah nampak? Ya. Yeah. Alright. Kita live. Saya akan tanya soalan, korang respon boleh? Amin nak live kat eksklusif member ke macam mana? Kita dah nak buat open. Oh nak eksklusif member? Boleh je. Jadikan saya host. Okay. I don't know, dalam 2-3 minit, satu benda yang korang terkesan sangat sepanjang 7 hari bercoaching, boleh? Tajuk dia apa? Kesan 7 hari bercoaching. Sorry, kesan coaching seminggu bersama Coach Isa berbicara. Ustazah Atikah, 1-2 poin je. Jangan panjang sangat. Korang ni Ilham pun sama. Poin saya ialah nak nampakkan kesan sepanjang coaching seminggu ni lah. Boleh? Saya last sekali Alright. Dia dah request dia nak last. Nak dulu? Ustazah Izzah ke Ustazah Atikah dulu? Ustazah Atikah. Dia cakap nama orang. Dia tak cakap nama dia. Eksklusif member Ustazah Atikah dah masuk? Belum? Dah kan? Okay, good. Ustazah Izzah dah ada eksklusif member. Okay, good.
Alright. Ready, Sam? 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu. So alhamdulillah tuan-puan, kalau nak dimaklumkan hari ni hari Ahad, patutnya kita cuti rehat-rehat. Tapi hari ni saya bersama dengan pendidik, pelajar-pelajar saya yang awesome gila-gila. So untuk makluman anda, minggu lepas saya kita lah Tutor Professional Malaysia baru je habis, iaitu Digital Outstanding Tutor. So antara slot yang kita kongsikan, iaitu saya kongsikan tentang senjata kelas online. So saya antara orang kata pelajar-pelajar yang orang kata paling havoc, responsif dalam slot saya tu, saya nak bagi hadiah. So saya nak ucap tahniah kepada Ustazah Atikah. Dia kata dia yang paling responsif, dapat paling banyak bintang. Saya tanya dia, Ustazah Atikah, nak hadiah apa? So beliau katakan, coach bolehlah. Saya ada offer berapa lead, bawa banyak hadiah. Nak hadiah apa ni? Saya nak coaching seminggu lah, coach. So since last week sampai hari ni, kita dah sampai hari ke-7. Tahniah Ustazah Atikah, tahniah Ilham yang dapat join hari ni, tahniah Ustazah Izzah. Sebelum ni ada juga tim-tim yang lain join juga. Tapi hari ni saya dapat bersama dengan mereka ni, simple je. Tuan-puan, saya nak tanya mereka apa yang satu benda yang mereka terkesan sangat sepanjang coaching seminggu bersama saya. Boleh? Silakan Ustazah Atikah. Perasaan you sepanjang seminggu ni, apa yang you dapat, apa yang you terkesan sangat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya boleh kenalkan diri dulu atau Ustazah Atikah? Okay, saya Nur Atikah binti Yusri Hafizi. Saya bekerja di Isma Tutor sebagai tutor part time. Saya dapat macam-macam sebenarnya, tapi antara yang saya paling terkesan adalah saya kena yakin dululah dengan apa yang saya nak sampaikan. Sebelum ni tak yakin ke? Kurang yakin lah, rasa macam tak boleh, rasa macam ramai lagi yang lebih hebat dan sebagainya. So saya dapat juga belajar macam-macam. Maksudnya nak buat video, nak buat live. Buat TikTok, buat story, siap buat page lagi Ustazah Atikah. So apa target Ustazah Atikah lepas ni? Saya nak membantu lebih ramai orang lah, terutamanya muslimah. Sebab kalau kita jaga perempuan, sebenarnya kita jaga satu negara tu. Sebab perempuan ni kalau terjaga, sebenarnya kita mendidik generasi itulah. Okey, faham. Terbaik Ustazah Atikah. Satu nasihat Ustazah Atikah kepada saya sebagai pendidik, silakan. Teruskan usaha yang baik, teruskan menginspirasi ramai pendidik kat luar sana. Semoga coach terus istiqamah, dibantu oleh Allah dan Rasulullah. Amin, thank you very much. Alright, silakan Ustazah Izzah. Mungkin sedikit pengenalan daripada Ustazah Izzah. Apa yang satu benda Ustazah Izzah terkesan sangat? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nurul Izzah daripada Darul Hikam. Okey, sepanjang coaching bersama dengan coach, saya sempat bersama dengan coach 6 hari lah kiranya. Hari pertama tak sempat. Okey. Jadi benda pertama yang terkesan pada diri saya adalah pentingnya bukan penting, maksudnya berbeza bila ilmu yang walaupun sikit tapi bila kita buat kesan dia sangat berbeza berbanding dengan kita belajar tapi kita macam tak sempat nak buat tu lambat. Kesan dia agak berbeza. Dengan kali ni bila dengan coach minta buat kita praktis dalam 24 jam. So bila pergi belajar dan terus buat memang lain lah. Terpaksa tak Ustazah? dia memang terpaksa, tapi bila dah buat baru nampak macam ni rupanya. Bila ilmu yang kita buat walaupun sikit tapi kita buat okey, baru kita nampak yang kesan dia berbeza lah. Pada diri kita lah, pada diri saya lah.
okey macam ni rupanya kalau dah buat. Macam tu. Itu yang pertama lah. Yang kedua, yang kedua tu kesan dia adalah saya nampak macam pentingnya, betul-betul pentingnya untuk fokus kepada satu-satu benda. Macam apa yang coach fokuskan sepanjang seminggu ni adalah berkaitan dengan video, live, kemudian sharing yang berbentuk lebih kepada social media lah. Pentingnya untuk kita lebih aktif, lebih beri komitmen untuk kita bagi sharing dekat dalam media sosial tu. Itulah coach. Okey ke buat TikTok? You sebelum ni macam segan-segan buat TikTok, tapi dah buat TikTok, dah buat sharing dah. Apa perasaan? Okey. Perasaan tu sebenarnya okey je benda tu. Cuma selama ni kita tak buat. Kadang kita rasa macam tak payahlah share benda ni, macam segan lah, tak boleh lah kan. Tapi sebenarnya walaupun kita rasa macam benda tu tak ada apa-apa, tapi bila kita share mungkin akan memberi impak yang besar. Walaupun benda tu kita rasa macam kecil je, tapi bagi orang itu benda yang berharga bagi diri dia. Thank you very much Ustazah Izzah. Silakan Ilham. Sepanjang seminggu apa yang Ilham terkesan, apa yang Ilham rasa macam tak nak happy. Patutnya seminggu dah graduate dah. Dah okey lah Ilham. Silakan. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Okay, so saya Ilham Najihah binti Muhammad Nah. Okay, so apa satu kesan yang paling Ilham terkesan lah. Okay, so selama seminggu, okay, so alhamdulillah seminggu Ilham dapat join coaching ni. And kesan dia memang maksudnya Ilham rasa macam benda ni Ilham bangga lah sebab Ilham dapat submit task-task coach tu kan. Sebab kalau tak, kita sekali belajar, kita tak apply terus. So macam coach kali ni, coach coaching kat kita orang, so coach ajar kat kita orang terus apply dengan task coach yang beri. Okay, so dengan coach yang beri task. So kita orang dapat apply terus benda tu. Kita orang boleh buat, maksudnya kita orang boleh praktik terus benda tu. So tu antara lah, sebab sebelum ni kita kalau kita sekali belajar, kita rasa macam kalau Ilham tak terbuat benda tu. Sebab kita tak buat terus. Kita rasa macam tak apalah, esok kita boleh buat lagi. Macam tu. So bila coaching kali ni sekali belajar terus apply terus lah. So macam tu lah. Ilham, target Ilham. Untuk makluman tuan-puan Ilham ni 11 tahun tau. Ada yang tanya, dia sekolah rendah? Betul lah, dah jauh berapa? Dia 11 tahun. So target Ilham. Walaupun orang kata masih pelajar, sekolah rendah, tapi you dah start berkongsi TikTok, YouTube, Facebook, IG dah. Apa lagi? Twitter kot lepas ni. Silakan. Ilham punya fokus, Ilham punya target untuk bulan ni, untuk tahun ni. Silakan. Okay, so insyaAllah bulan ini, bulan Julai, insyaAllah Ilham target Ilham untuk siapkan sebuah lagi modul. Okay, so untuk makluman semua, sebelum ini Ilham ada siapkan sebuah modul yang bertajuk Oh Mudahnya Pecahan. So insyaAllah bulan ini Ilham akan fokus lagi target untuk siapkan lagi sebuah modul. So insyaAllah doakanlah. So tahniah kepada Ilham, Ustazah Izzah, Ustazah Atika. Kita ada juga sahabat-sahabat lain yang join sebelum ni. Kita ada Teacher Z ada, Cikgu Biha ada, Cikgu Zainab, Ustazah Ifah, betul tak? Cikgu Asma ada tak yang saya terlepas lagi? So itu antara yang join, yang dapat join beberapa hari lah dengan kita. Saya doakan korang apply ilmu yang ada. Sebab kata Ustazah Izzah, dapat bila apply ilmu yang dah belajar tu, seronok dia, beza dia lain dengan ilmu yang dah banyak tapi kita nantilah apply. Alright, all the best semua. Semoga apa yang kita kongsikan dapat membantu, dapat memberi manfaat kepada masyarakat dekat luar sana. Thank you very much semua. Yakin Suruh Berjaya be the legend. Bye bye. Alright, thank you very much. Lepas ni kalau PM saya tak respon, jangan cakap saya tak sudi tau.
Saya ada fokus saya, kalau saya ada kesempatan saya respon. Okey. So boleh konsisten seminggu sehari ni nak share apa, minggu depan nak share apa, boleh tengok balik nota. So basically last task daripada saya iaitu tentang buat satu video tentang best moment sebagai pendidik. Saya dah ada tajuk ditampar dengan kata-kata pelajar. Ustazah Izzah tadi tentang ilmuku ke alam lain. Ini yang saya tulis lah. Ustazah Izzah nak buat tajuk lain boleh je tau. Daripada ilham kerana nasihat, kerana kata-kata tadi aku berkongsi ilmu. Dia kalau mu tu dia jadi. Kerana ilmu, kerana kata-katamu aku berkongsi ilmu. Macam tu lah. Dia nampak lagi kena lah rhyme tu. Untuk Ustazah Atika tadi pun dah dapat, dah ada idea. So all the best guys. Ada apa-apa lagi nak bincang, nak tanya sebelum kita tutup? Coach, itu saya tanya pasal nak buat Facebook live tu lah melalui Zoom kan. Duk cari-cari juga tak jumpa. Button lain jumpa. Macam co-host lah hasil jumpa dah. Tapi yang live tak jumpa juga. Nak live lah Coach Amir tapi tak jumpa button. Coach Amir boleh tolong tak? Tak tahulah button dia tu lari kot. Sebab itu coach saya buat dekat live dekat Facebook sebab nak guna phone dia macam sebab bahan dekat PC. So bila guna kamera dekat PC so kita macam kita tengok kamera lah. Dia dah ada bahan kat situ. Kalau guna phone nanti dia ganggu sikit. So saya ingat nak guna PC. Cuma itu bila guna Facebook live direct to PC dia macam sebenarnya gambar saya tak ada dekat situ. So saya macam lari fokus sikit lah. Sebab kita tak nampak kita kat situ. Dia terpadam. Mungkin kalau guna Zoom kita kita boleh fokus lebih sikit lah. Itu yang ingat nak guna Zoom tu. Ini kamera kita kan. Kamera tu guna apa ni? Guna webcam lah, betul tak? Webcam tu melekatkan dekat PC, betul ke? Bukan. Webcam lain lah. Webcam lain lah. So webcam tu kita macam standkan dia, jauhkan sikit, lepas tu bawah ni kita letak kita punya laptop. Okey tak? Saya ada satu je coach. Kalau banyak. Bukan. Maksudnya jauhkan laptop dengan webcam. Dapat? Okey, faham. Maksudnya standkan webcam tu. Faham. So, okey. Jadi kita tengah tengok kita punya laptop tapi still kita tengah tengok webcam. Dapat tak? Okey, dapat. Cuma isu dia dekat Facebook tu dia tak naik gambar kita. Waktu tu lah sebab saya tak pakai Zoom. Tu yang ingat nak pakai Zoom lah. Itu je. Faham. Pakai Zoom. Cumanya nak live pakai Zoom tu saya tak jumpa dia punya button live tu. Titik 3 Ustazah dah tekan titik 3 pun tak ada Titik 3 tu tak ada. Titik 3 tu tak ada. Titik 3 tu tak ada. So kalau Ustazah nak adakan titik 3 tu Ustazah kena tambah lagi lah coaching seminggu. Tak. Ustazah pergi dekat sini website Zoom, type je lah zoom.us. Ustazah pernah masuk sini tak? Pernah. Ustazah pergi dekat setting. Okay, kejap aku jangan laju sangat. Saya ni lambat sikit. Okay, boleh. Setting. Okay. Then, dia keluar macam ni, betul? Okay, meeting. Kat sini. Sebenarnya yang kat sini yang kita boleh aktifkan tu waiting room ke apa ke semua kat sini. Termasuk FB Live. FB Live dia duduk bawah ni. In meeting advance. Tekan dekat situ, nanti dia akan ada breakout room. Ustazah boleh tick lah kalau nak ada breakout room sekali. Okey. Dah tick. Breakout room dah tick lah. Dah. Kat sini dah dapat dah. Breakout room dah ada. Ustazah kena scroll sampai jumpa allow live streaming of meeting. Okey, allow live streaming. Okey, sekejap saya try cari lagi. Sebab itu macam tak jumpa kan. Tak apa, cari sekarang Ustazah. Macam nak buka Ustaz? Okey, pergi dekat Zoom saya lah kan? Betul. Sekejap mas.
Zahilah buatlah tajuk macam ni. Anakku pandang atas bawah je sebab aku tak pandang ngaji. Terus sebenarnya kan saya ada peristiwa yang macam agak bukan trauma tapi macam takut sebab okay, memang momen tu sekali saja, tak semua orang macam tu, tapi jadi tersentak sebab waktu saya try apply, saya nak share dekat ni lah, dekat Facebook lah. Saya share tu bukan pasal siapa-siapa pun, tak mention siapa-siapa pun, tapi ada orang yang terasa dengan caption yang saya letak tu. Jadi macam dia kata kenapa buka aib macam tu, sedangkan kita tak buka aib dia pun, tak ada mention siapa. Memang ramai macam tu. Maksudnya buka aib orang tu tak boleh mengaji macam tu. Bukan aib, macam dia punya headline tu macam sebelum ni tak boleh mengaji, macam tu lah dia bilang kan. Okay, faham. Jadi sekarang ni baru nak mengaji, macam tu lah. Saya tak ingat tapi momen tu membuatkan saya tersentak sampai sekarang. Jadi macam nak letak headline apa-apa ataupun nak share yang mungkin benda tu orang kita rasa biasa, tapi mungkin benda tu sebab dia mengaji kan. Mengaji ni orang macam sensitif sangat. Bila orang tahu kata dia tak boleh mengaji, so dia memang agak, bila nak tak caption tu memang takut sikit. Kalau macam Azdan, dia pun macam besar, so macam dia pun tak mention siapa-siapa kan. So macam okey, tak tahulah. Kita pun tak mention siapa-siapa lah kan. Kita pun tak mention siapa-siapa, tapi bila orang macam PM cakap, kenapa Ustazah cakap macam tu dekat dalam Facebook kan. Macam apa sebab dia maksudnya macam, dia terasa lah. Dia terasa. Yelah, faham. Aduh, lepas tu dan dia tak betul jadi lah mengaji. benda tu. Lawak dia. Pada saya itulah yang bila kita terasa tu, benda tu yang kita kena usahakan lah. Kena buat benda tu. Asyik belajar je dah macam siput sedut dah tengok. Bila nak apply? Jadi saya tak cakap pada siapa-siapa. Saya cakap pada diri saya yang asyik belajar je, tak apply pun. Tapi contoh orang lain terasa, Ilham terasa, Ustazah Izzah terasa, Ustazah Atikah. Jadi it's your problem lah. Pada saya memang betul tu, benda tu betul berlaku pada diri you asyik belajar, tak apply. You dah tua tapi tak pandai mengaji, tak mengaji, so you kena mengaji lah. Itu point kita. Tapi kalau you tengok negatively, you memang akan macam tu juga. Okey, maksudnya okey lah kita buat tu. Kita pun tak mention nama dia, tak tag dia pun. Tak ada apa lah Ustazah, okey je. Kalau Ustazah dia cakap je, oh maaf puan, ini bukan pasal puan, sebenarnya ini one of my student. Contohlah kalau ada orang lain. Saya doakan je, tak ada apa pun. Orang ada biasa yang PM mengata dia lah apa, cakap tak kata siapa-siapa. Baguslah, at least dia maksudnya baguslah dia follow lah kita punya Facebook Ustazah. Positif lah. Betul lah. Nanti kan krik-krik pula. Dah jumpa belum Ustazah? Tak ada. Saya try share screen dekat coach. Sekejap. Boleh? Saya rasa macam tak jumpa. Ke apa ni? Okey, jumpa dah. Dah jumpa. Gitu lah. lah. Cuba share screen, saya nak tengok. Alamak. Tak jumpa. Dah jumpa, share screen alamak pula. Kejap, mana dia ni? Contoh saya buat caption. Dah setahun guna Zoom, tapi tak tahu nak buat live macam mana. Itu tak apa saya cerita pasal Ustazah, ramai lagi yang tak tahu. Dah okey dah Ustazah. Ni dah okey dah macam ni. Nak guna ni je biasa. Tadi sebab kan dia macam ni kan, dia tak nampak dah FB jadi tak ada tu. kena on kan dulu. Okey dah siap lah. Okey dah. Tapi sekarang ni dia tak akan keluar lagi. Ustazah kena tutup Zoom dulu, baru buka balik, baru dia akan ada button. Okey, faham. Alright. Itu je. Dah. Okay. All the best Ustazah Izzah. Live pakai Zoom je. Ustazah Atikah, ada apa-apa lagi nak share, nak cakap? Tak ada? Ustazah Atikah ada kelas kan lepas ni? Oh, tak ada. Ilham ada apa-apa nak share? Tak ada. Thank you Oh, saya nak minta maaf lah kalau ada kata-kata saya. Ustazah Atikah kata, pedih lah kata-kata coach. Rasa tau di sini. Kalau yang terasa yang tak okey tu, saya minta maaf dan mungkin boleh bagi orang lain lah. Mungkin orang lain patut terasa kot. Okey, harap apa yang saya kongsi anda dapat something. Thank you Coach Amir. Bantu live tadi.
I think that's all. Selamat maju jaya guys. Terima kasih coach. Kalau rasa tak ada idea nak post apa semua, pergi je dekat Facebook Coach Isa ataupun page APM ke kita professional, tengok dia orang post apa. Contoh everyday kita orang ada post, so, tengok je, oh post story, kita buat story juga. Oh testimoni, buat testimoni juga. Oh gambar, oh tips, oh doa, follow je. So kita tak FK idea pun tak apa, tengok orang buat, cuma kita ubah je lah design, kita ubah doa. Itu je. Kalau tak ada idea sangat lah contoh. Kadang ada orang kata start kan. Bukan tak ada idea diorang ni. Tak nak buat. Ilham tu idea banyak. Ustazah Izzah lagi, tiap-tiap minggu ada coaching. Macam, coach, tahulah. Jual durian je. Jual durian ada idea. Alright guys, thank you. Okay. Thank you guys. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Atika. Bye. Thank you Ilham. Thank you Ustazah Izzah. Waalaikumsalam. Bye.